Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan satu kisah yang bertajuk Andai Itu Takdirnya. Kisah ini menceritakan tentang Pak Fuzi dan Mak Siti mempunyai seorang anak lelaki bernama Alif Iskandar. Kehidupan mereka sekeluarga amatlah miskin. Alif selalu berhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, Alif terlihat sebuah kereta mewah berhenti berhampiran dengan rumahnya. Alif pergi berjumpa dengan pemilik kereta mewah itu dan meminta untuk dijadikan pemandu kereta beliau. Orang kaya yang bernama Datuk Luqman itu terus bersetuju kerana melihat kesungguhan Alif untuk bekerja. Walaupun Pak Fuzi dan Mak Siti amat keberatan untuk melepaskan Alif ke bandar mengikut hartawan itu, mereka terpaksa mengalah. Alif berjanji akan kembali ke kampung setelah menjadi kaya. Alif sanggup membawa tuannya ke mana sahaja tanpa sebarang bantahan. Datuk Luqman amat suka dengannya kerana dia rajin bekerja. Lalu, Alif pun diambil sebagai anak angkat. Apabila Datuk Luqman menjadi uzur, maka Alif dilantik menjadi pengawal peribadinya. Dia dipanggil Tuan Muda Alif Iskandar. Alif cekap dan pandai menguruskan perniagaan Datuk Luqman. Namanya menjadi terkenal. Tidak lama kemudian, Alif pun berkahwin dengan anak Datuk Luqman yang bernama Puteri Aisyah. Alif membawa isterinya berniaga ke banyak tempat di merata negeri. Pada satu hari, kereta mewah milik Tuan Muda Alif singgah kampung asal usulnya. Orang kampung mengetahui pemilik kereta itu ialah Alif Iskandar. Mereka pun memberitahu kepada orang tuanya. "Anak kita sudah pulang. Marilah kita pergi tengok," kata Pak Fuzi. "Ya, aku rindukan anakku Alif. Kabarnya dia sudah kaya sekarang," kata Mak Siti dengan gembira. Pak Fuzi dan Mak Siti pun pergilah menuju ke kereta mewah Alif. Mak Siti membawa makanan gemaran Alif, iaitu pengat pisang. Apabila tiba di situ, seorang lelaki berbadan sasa melarang mereka menghampiri Tuan Alif. Seketika kemudian, Alif muncul dengan isterinya. "Siapakah kedua-dua orang tua ini?" tanya Alif kepada pembantunya. "Mereka mengaku sebagai ibu bapa Tuan," jawab pembantu Alif. "Betulkah mereka ini ibu bapa sayang?" tanya isteri Alif. Alif berasa malu untuk mengaku orang tua itu ibu bapanya. Kesusahan dan kemiskinan membuat Pak Fuzi dan Mak Siti kelihatan begitu uzur dan daif sekali. "Ibu bapa? Oh, tidak. Sayang tidak mempunyai ibu bapa lagi. Mereka bukan ibu bapa sayang. Jangan benarkan kedua pengemis ini dekat di sini," herdik Alif. Mukanya merah padam kerana malu dan marah. "Oh anakku Alif, aku ibumu. Ibu ada bawakan pengat pisang kegemaranmu, nak," kata Mak Siti. "Pergi," tengking Alif. Dia menolak jari ibunya yang memegang pada bahagian pintu keretanya. Pengat pisang yang dibawa ibunya dibuang ke tanah. Pak Fuzi dan Mak Siti berasa terlalu sedih dan kecewa. Sungguh tidak disangka anak kesayangan mereka telah berubah. Mereka pun beredar dari situ. Mak Siti memandang ke langit sambil mengangkat kedua-dua belah tangan dia berseru, "Oh Tuhan,
tunjukkanlah kepada Alif bahawa akulah ibu kandungnya. Alif meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba, kereta yang dipandunya terbabas lalu terjunam ke dalam gaung. Alif tercampak keluar manakala isteri dan pemandunya meninggal dunia di tempat kejadian, terbakar bersama kereta mewahnya. Alif dibawa ke hospital dalam keadaan cedera parah. Alif berasa sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Perasaannya bagai dilanda halilintar. Rasa bersalah yang membuatkan Alif teringin bertemu dengan kedua orang tuanya. "Oh ibu, ampunkan Alif. Alif mengaku Alif anak ibu," teriak Alif. Sementara itu, Pak Fuzi dan Mak Siti mendengarkan berita buruk itu melalui orang kampung. Mereka tidak sampai hati membiarkan Alif begitu sahaja. Mereka dengan berat hatinya pergi ke hospital. Di sana, mereka bertemu dengan anak kesayangannya. Alif Iskandar memohon ampun dan maaf segala dosanya selama ini. Pak Fuzi dan Mak Siti menangis kegembiraan kerana doanya selama ini dimakbulkan. Alif membawa Pak Fuzi dan Mak Siti tinggal dengannya di bandar sementara banglo mewah yang dibina untuk ibu bapanya siap sepenuhnya. Pengajarannya ialah, ingatlah rakan-rakan bahawa syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Walau seburuk mana kedua ibu bapa kita, beliaulah yang telah mengandung dan membesarkan kita. Jasa mereka tidak akan terbalas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.